kehidupan tersusun secara bertingkat. Di dalam flat ruang kehidupan peribadi, ada kalanya kehidupan itu mengalir ke bawah. Ramai juga yang pakcik, makcik atau apik dengan bangsa-bangsa lain jumpa di bawah dan duduk satu meja. Yang istimewa di bawah blok ini masih terkait dengan alam dan suasana sosial. Kolong blok di situ terbentuk kehidupan serta identiti sebuah masyarakat. Cerita di kolong blok disingkap ciri khas detik. Aku terima jika menghakiki lebih hati dengan masalah yang tersebut. Selepas ijab dan kabul, apa yang menyusul ialah majlis undangan. Tetamu diundang, makanan disaji. Suasana penuh keriangan. Nama saya Haji Arwati binti Haji Abbas. Pasal sejak kan COVID dan tak pernah orang bikin kan. Jadi dia COVID dah tak ada. Jadi kita bikin kat bawah blok lah. Jadi meriahkan bawah blok kan. Macam adik-beradik, anak saudara-saudara mara ramai datang kawan-kawan. Perkahwinan ialah di antara aktiviti yang sering berlaku di kolong blok. Keluarga Haja Arwati ialah di antara mereka yang masih meneruskan amalan ini. Kebanyakan pengantin muda kini lebih memilih mengadakan walimatul urus di dewan-dewan dan hotel. Walaupun ini pernikahan ini sangat penting untuk keluarga mereka, tapi juga acaranya diadakan di ruang semi publik. Jadi rasanya itu keluarganya akan lebih terkait dengan masyarakat di sini. Profesor Stephen Keynes pernah membuat kajian terhadap peranan kolong-kolong blok HDB dalam pembangunan Singapura. Memang dari dulu kolong blok ini tidak sengaja dirancangkan dalam sistem HDB ya tahun 60-an, tapi ahli perancang dan arsitek dari HDB mereka pikir wah di mana ini nanti kalau masyarakat akan berkumpul dan kegiatan pribadi bisa lebih terbuka begitu. Walaupun ada peraturan untuk memakai lokasi ini, memang tidak begitu ketat dan masih terbuka. Jadi suatu ruang ruang longgar. Dalam bahasa Inggris, loose planning. Ruang yang penggunaannya ditentukan oleh keperluan dan cita rasa masyarakat. Itulah keistimewaan kolong-kolong blok. Ketika pembangunan estet-estet perumahan dan mereka yang tinggal di kampung itu dipindahkan, mungkin mereka merasakan kehilangan ruang. Jadi kolong-kolong flat ini memainkan peranan di mana kegiatan masyarakat itu boleh disambung. Dalam keadaan kita sekarang yang sibuk dan juga macam keluarga tak dapat nak bersama. Jadi itulah yang kita kadang mahaban tak dapat nak selalu kita buatkan adakan majlis mahaban lah. Kehidupan hari ini dipenuhi pelbagai kesibukan. Namun kumpulan Nurul Bakti masih mempertahankan acara mengadakan marhaban di kolong-kolong blok. Kalau bentang tika aja ada banyak yang dapat tahu yang itu ada mahaban. Kalau dulu memang sentiasa ada perkahwinan, mesti ada mahaban. Bawah blok tu mesti ada yang mahaban tu tak ditinggalkan lah. Tidak kira perkahwinan atau acara bersifat keagamaan, kolong blok membolehkan semangat gotong royong sebuah masyarakat untuk berkembang. Itulah yang ingin diteruskan Haja Arwati menerusi perkahwinan anaknya. Malam. Daripada pukul 3, cik tak tidur tau. Sampai pagi lah. Cik suka. Cik macam, satu orang nak tambahkan lauk lah. Jadi macam, majlis kita tu macam meriah gitu. Jadi pun cik memang suka masak. Jadi cik masak lah. Yang pada tak ada rendang, cik pergi rendang. Tak ada mi, cik bikin mi goreng. Jadi tambahkan lauk lah.
Sehingga pertengahan tahun-tahun 90-an, kolong blok diwarnai dengan pelbagai aktiviti. Di banyak estet perumahan wujud jawatan kuasa blok. Tugas saya ketika itu adalah untuk mengadakan acara-acara seperti tahlil, seperti solat tarawih, merapatkan ukhuwah antara penduduk di kawasan Hougang di sini. Kita dapat berganding bersama dengan, bukan saja dengan warga Mas, kita juga dapat berganding bersama dengan generasi muda, dengan anak-anak dan juga dengan masyarakat yang bukan Melayu Islam yang akan datang sini. Aktiviti bawah blok menjadi jendela untuk masyarakat lain melihat dan turut mengalami keindahan kehidupan masyarakat Malimut. Ada keinginan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengapa mereka melakukan seperti ini dan sebagainya. Tapi saya rasa itu adalah entry atau masukan pertama untuk kita mengenali kebudayaan bangsa-bangsa lain. Mazlan Muhammad Kasim baru bergelar bapa. Bagi majlis cukur rambut anaknya, kumpulan marhaban dijemput. Majlis diadakan di bawah blok. Saya memilih acara ini kerana dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga, sahabat andai dan sudah lama masyarakat kita tidak melakukan marhaban ini, jadi memberi peluang untuk mengingatkan kembali sejarah-sejarah yang telah lama hilang. Kolong blok ialah suatu tempat terbuka. Sebarang aktiviti yang diadakan di situ akan dilihat, didengar dan dialami para penduduk sekitarnya. Jadi kita lihat pembelajaran antara kaum dan kebudayaan berjalan dua hala. Masyarakat lain juga akan melihat dan juga mengetahui dengan sedikit sebanyak mengenai cara kita mengadakan persandingan dan sebagainya. Kita juga belajar mengenai majlis kematian untuk bangsa Cina yang sering diadakan di kolong blok. Alhamdulillah. Oh, lagi mana tadi? Ramai juga yang pakcik, makcik atau apik dengan bangsa-bangsa lain jumpa di bawah blok dan duduk satu meja. Adi Yadoni ialah seorang pelukis. Insan seni ini membesar di estet perumahan. Dari kecil, kolong blok tempat bermain dan bergaul. Ia menjadi satu atau networking yang secara semula jadi kolong blok lah media sosial kita pada tahun 80-an di mana kita bertemu secara organik. Bagi Adi Cradle pula, bawah blok lebih dari sekadar tempat bertemunya manusia. Ia sumber inspirasi, membentuk jiwa seninya. Kertas putih salju, ku coretkan kedukaanku. Ada beberapa insan seni lain seperti Adi yang mengasah bakat di bawah blok. Dari kolong blok tercipta istilah dan budaya Mat Rock. Sebuah studio seni di Mount Sophia. Di sini Adi Yadoni menghasilkan karya seninya. Studio yang diperbuat dari kontena ini mengingatkan Adi akan waktu remajanya yang sering dihabiskan di bawah kolong blok. Kita dapat rasa air, angin, hujan, terik mentari, semua sekeliling dan nature, pokok-pokok. Itu yang membuat saya rasa seperti back to nature lah, back to macam bawah blok lah. Saya belajar melukis pun di bawah blok dengan cara saya memerhati keadaan sekeliling saya. Ia memberi satu inspirasi bagi saya kerana kita dapat berjumpa dengan kawan-kawan secara organik. Salam, Edi. Selepas hampir 30 tahun, Adi dan Aki bertemu kembali di tempat mereka mula bermain muzik. Kecil-kecil dulu saya kan minat music gila-gila. Habis tanya you, bang boleh ajar tak lagu ni? Kat bawah blok 18 ni. You know, I'm surprised that one time you joined this competition tau. The best guitarist competition. Then I was there lah. From there actually yeah, I feel proud lah. Di antara insan yang menjadi guru kepada Adi ialah temannya Aki. Dan saya tak anggap Eddie tu anak murid. Sebab Eddie saya rasa dia dah boleh main sedikit. Jadi saya hanya sebagai mentor lah. Kita dengar sampai 2-3 jam
betul-betul kita nak master dia punya skill tu sampai dapat. Kadang-kadang jari kita sampai darah-darah ni. Adi Doni dan Adi Cradle menyifatkan diri mereka sebagai mud rock yang sering melepak di bawah kolong blok sewaktu remaja. Adi menjadi pemuzik, manakala Adi pula menjadi seorang pelukis dan penghasil kandungan media. Kita boleh bertukar-tukar skill. Kita belajar di waktu tu kita tak ada duit untuk belajar pergi art school atau music school. 70 ke 80% musician pada zaman itulah. Kita dibesarkan ataupun belajar banyak tentang muzik di bawah blok. Orang-orang dulu manalah mampu nak menghantar anak-anak ke sekolah-sekolah muzik yang kira agak mahal lah. Hitam dan kelam adalah warna dalam hidupku. Pada tahun-tahun 70-an sehingga lewat 80-an, kehadiran mat-mat ini mengundang kritikan sinis. Tahun 70-an, ramai remaja-remaja Melayu yang jobless. Lepak pasal diorang boredom. You buat baik pun, macam mana yang negatif je orang nampak. Berawal dari bawah blok, Adi kemudian belajar di Sekolah Seni LaSalle. Pada tahun 1997, dia lulus dari Universiti Western Sydney dalam jurusan seni halus. Kita lepak dan kita berusaha lah. Saya lepak sebab saya fikir apa yang akan terjadi dalam diri saya 5 tahun atau 10 tahun akan datang. Dan saya akan cuba plan untuk saya kecapi apa yang saya target untuk hidup saya. Meskipun sudah mendunia, namun Adi Doni dan Adi Cradle tidak pernah lupa akan asal-usul mereka. Bawah blok bukan sekadar tempat melepak, ia suatu ruang yang membentuk kepribadian individu terkait sebuah masyarakat lebih luas. Orang yang melalu lalang, yang tak ada kena-mengena dengan culture kita akan melihat kan, macam ni budak-budak Melayu ni mesti suka lepak. Pasal memang kita punya community is based on that. Saya kecil-kecil boleh makan kat rumah jiran saya. Dan jiran saya pula boleh makan kat rumah saya. Based on that community lah. Sebab tu kita, budaya Melayu ni kadang-kadang tak boleh lepas lah daripada lepak punya konsep. Kini usianya sudah melebihi 60 tahun. Dia diberi julukan Papa Rock Singapura. Memang menjadi resmi manusia. Ingin hidup 1000 tahun lagi. Pernah diberi tanggungjawab menyanyikan lagu kebangsaan pada perbarisan NDP. Ramli Sarip bersama kumpulannya Sweet Charity adalah antara band muzik yang memasyarakatkan muzik rock di kolong HDB. Setelah bawah blok ni semakin popular dan kita nampak kita mempunyai satu pengikut yang tersendiri tau, yang kuat. Satu Singapura punya peminat-peminat, saya tak tahu dari mana mereka dapat tahu. Tetapi katakan kita buat persembahan di Bedok. Dalam pukul 2-3 kita rasa tempat tu dah dikerumuni oleh, mula-mula mereka akan duduk di bawah pokok sini, pokok sini. Bila pukul 2.30-3 mereka akan rapat ke tempat majlis tu yang mana kita akan mainkan lagu-lagu yang lebih berat lah. Okey, Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana hadir pada majlis perkahwinan antara Ali bin Bakar dan juga pemaisurinya Rozana binti Buang. Terimalah lagu daripada permintaan pengantin. Gadis idamanku. Bila ada macam majlis perkahwinan, bila ada band yang akan main live, budak-budak, especially macam saya kan, kita excited tau. Siapa yang perform? Yang famous? Masa tu of course lah Sweet Charity lah kan. Saya masih ingat lagi, dia dekat Bedok, di mana tak boleh kontrol lah, peminat-peminat sudah panjat pipe-pipe ni semua. Sekali pecah. Kalang kabut lah sekejap kan. Papa Rock, Adi Doni dan Adi Cradle merupakan di antara mereka yang melihat dan mengalami zaman kegemilangan belajar, bermain dan membentuk kehidupan sosial di bawah blok. Bagi Indra Syahdan pula, dia adalah di antara generasi terakhir yang mengasah bakat di bawah blok. Kalau kolong blok tu ada all the pillars kan. Jadi itu kita buat macam kita punya opponent lah.
Bola sepak satu lagi perkara yang sering dikaitkan masyarakat Melayu. Bagi Indra, bawah blok punya peranan menjadikannya di antara penyerang terhandal Singapura. Bila membina flat-flat HDB, ruang kosong di bawah blok tidak pernah dirancang dengan khusus akan penggunaannya. Penduduk di kawasan sekitarlah yang beri erti kepada ruang tersebut. Ada yang menggunakan untuk mengasah bakat kreatif, mencipta suatu identiti. Ada pula yang mengasah bakat yang sering terkait dengan masyarakat Melayu. Mak, abang main bola. Okey, balik awal Dah start main daripada bawah blok lah. Pasal dulu kita tak pernah macam pergi padang. Paling dekat kirakan bawah blok lah. So hari-hari lah dia turun bawah main-main dengan kawan-kawan di kolong blok lah. Yeay, miskin dah datang. Haki, pergi. Ya, Haki. Go! Dari bawah blok, Indra Syahdan mengukir nama sebagai di antara penyerang terbaik Singapura. Di antara kenangan yang tidak dapat dilupakan Indra ialah menjaringkan gol dalam perlawanan menentang Manchester United. Sebelum beraksi di depan ribuan penonton, Indra jatuh cinta dengan bola sepak di bawah blok. Kadang-kadang cuti sekolah kan, nanti Indra tengah hari keluar, sampai nak lepas maghrib pun belum balik. Itu baru mak mengamuk ah. Iman, balik dah nak maghrib ni. Okey, Mak. Dulu kan kita turun, kita boleh main terus. Kita tak payah nak booking, kita tak payah nak bayar mana-mana tempat. Kemudahan tu easy access untuk budak-budak seperti kita lah. Anda rasa daripada situ itu sporting culture tu memang lahir di situ lah. Bagi segolongan, kehidupan di bawah blok telah membentuk kepribadian untuk mencipta kehidupan secara positif. Namun di balik kolong-kolong blok, wujud anasir yang menjerumuskan ramai ke kancah hitam. Ada makcik-makcik pun akan cakap, balik terus balik, jangan campur budak-budak kat bawah tu. Bawah blok ni, orang nak lalu, nak duduk dekat this area especially, orang pun takut. Pasal apa tahu? Yang duduk semua, seperti Melayu cakap, malaon semua kan. Percampuran saya adalah orang yang lebih dewasa daripada saya. Saya tu masih sekolah, diorang ni dah kira abang-abang. Daripada situlah, saya jinak-jinakkan diri dengan benda yang diorang hisap. Azmi di antara mereka yang terjerat dalam dadah dan gam akibat percampuran yang salah. Teman-teman bawah blok telah merosakkan hidupnya seperti ramai remaja lain. Kita lihat pada tahun 1980-an itu, ibu-ibu sudah mula bekerja juga untuk menambah pendapatan keluarga. Jadi ada ramai anak-anak muda atau anak-anak kecil yang tidak terjaga dan mereka akan berkumpul dan bermain di kolong-kolong flat. Arak mahal. Jadi glue ni yang kira yang paling murah, yang contoh kita boleh kongsi dua orang $1 lebih. Kalau gam memang kita pay, tempat yang kita akan ambil adalah di tangga. Masa saya mengambil gam, saya pun we react differently. It could lead sampai kita terjun. Pasal apa? Kita nak jadi Superman. This kind of thing will start to bermain kat fikiran kita, ada halusinasi tu. Bermula dengan gam, Azmi kemudian berjinak-jinak dengan dadah. Dia pernah meringkuk dalam tahanan selama 11 tahun secara keseluruhan.
Kalau Singapura kita anggap sebagai titik merah dalam peta, kawasan Kampung Kembangan adalah titik hitam dalam perangkaan dadah di Singapura. Dalam satu ketika, bilangan mereka yang ditahan di pusat DRC daripada kawasan Kampung Kembangan melonjak sehingga 200 orang. Pasukan bertindak anti dadah ditubuhkan khusus bagi kawasan Kampung Kembangan. Sebagai pengerusinya, Encik Halim Kadir memimpin sebuah pasukan yang sering ke kolong-kolong blok untuk memerangi masalah dadah. Dengan sokongan daripada hampir dekat 60 orang sukarelawan terdiri daripada orang-orang Melayu, masyarakat Melayu, pemimpin Melayu dan bukan Melayu, Jawatankuasa Bertindak Kampung Kembangan berjaya mengadakan di antara program-program dialog dengan ibu bapa. Usaha yang dijalankan berjaya menangani masalah dadah di Kampung Kembangan. Bilangan yang ditangkap dari kawasan itu merosot kepada 33 orang. Singapura melalui arus pemodenan apabila penduduk kampung telah berpindah ke flat-flat. Semangat kehidupan gotong royong pada tahun-tahun 70-an sehingga 80-an masih terasa di kolong-kolong blok. Ada majlis perkahwinan. Ada kenduri kendara. Kerja anjing. Ada mat-mat yang melepak, bergaul dan meriuhkan suasana. Hari ini bawah blok keadaannya agak sepi. Memasuki tahun-tahun 90-an hingga 2000, masyarakat Singapura semakin makmur. Kehidupan semakin sibuk dan terasing pada masa yang sama. Sekarang I think pasal orang banyak komplain. Nanti turun, even kalau diorang duduk bawah blok sekejap, nanti orang dah datang cek kenapa duduk gini, kenapa duduk gitu kan. Sekarang pun banyak internet. So banyak diorang punya interaksi tu dekat laptop, dekat handphone. Ia adalah satu culture yang unik bagi kaum masyarakat Singapura, di mana kita dapat berjumpa, bertemu, duduk dan bertanya khabar. Saya rasa itu satu kehilangan lah. Jadi kolong blok ni dah jadi satu tempat yang sunyi lah. Dah tak ada soul. Estet perumahan itu hanya tempat kita pulang ke rumah beristirahat, bukan untuk kegiatan masyarakat. Atau ada pun kegiatan masyarakat sudah disediakan ruang khas di kelab-kelab masyarakat. Nama saya Chia Kampoy. Saya sudah tinggal sini 27 tahun di Yishun. Saya start ini library 2 tahun dulu. Ini blok 112 Bishan Street 12. Kolong bloknya memang lain daripada yang lain. Dinding-dindingnya warna-warni hasil sentuhan kreatif para penduduk di sini. Sedang Singapura berubah, kelihatan wujudnya usaha di peringkat akar umbi untuk menggunakan ruang di bawah blok dengan cara dan aktiviti baru.